Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kembali semula bersama dengan saya Azam Mubin untuk rancangan Awak Okey. Walaupun kita dah bersiaran 5 episod, namun episod ini kita kembali dalam topik yang menarik. Tapi sekali lagi saya nak kongsikan untuk Awak Okey ini ialah anjuran daripada Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga. Dan sabar, saya tahu ramai dah tak sabar nak tahu apa topik kita, siapa panel saya, dan pastinya jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Baik, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan saya dalam Awak Okey, yang pastinya saya mengharapkan anda terus kekal sehingga ke penghujung episod ini, yang mana kita telah masuki episod yang ke-6, dan hari ini saya akan bawakan 2 lagi panel yang akan menjanjikan, yang akan kami janjikanlah yang terbaik, yang akan memberikan perkongsian yang manfaat kepada anda. Jadi tak buang masa, saya nak perkenalkan 2 panel saya yang berdekatan dengan saya. Ini kali kedua lah saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Noor Derus, iaitu Timbalan Presiden NIASA. Selamat datang kembali Ustaz. Terima kasih Azlan. Okay, dah tak sabar dah nak kongsi dengan Ustaz ni. Dan di sebelah sana, nampak kaca muda yang pasti ini juga individu yang hebat. Saya perkenalkan iaitu Encik Johari Mat Salim, merupakan ahli eksekutif iaitu Perkama, iaitu Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa. Selamat datang Cik Johari. Terima kasih Cik Azlan. Selalu kita dengar suara pun dah pastinya lah akan berikan yang terbaik. Okay. InsyaAllah. Kita dalam episod ini iaitu tajuknya Rahmah untuk Semua dalam Norma Baru, iaitu langkah seterusnya. Tajuk pun dah menarik, pastinya perbincangan kita juga menarik. Saya mulakan dengan Ustaz Cik Johari boleh? Ya. Baik, kalau kita ambil satu kisah mengenai Nabi Muhammad SAW, yang saya percaya semua tahu, peringkat sekolah pun tahu kisah ini, iaitu berkait, kalau kita kaitkan sedikit bagaimana baginda bersendirian di Gua Hira ketika mahu menjauhkan diri masyarakat untuk bersendirian di samping beribadat. Jadi kalau kita kaitkan Ustaz dengan kisah dan tajuk kita hari ini, kisah baginda yang cukup hebat. Tapi kalau kita ambil berkait dengan kesihatan mental, bersendirian itu, adakah itu merupakan langkah terbaik ataupun bersendirian dalam situasi yang mungkin kita kata ada situasi tertentu adalah lebih baik atau bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian ahli falsafah nak mengatakan bahawa manusia ni adalah makhluk sosial lah. Maksud dia manusia ni dia merasa lebih bahagia apabila interaksi sosial dia tu sihat. Yep. Okay. Tetapi kadang-kala manusia juga boleh menjadi punca masalah kehidupan kita. Betul tak? Bahkan saya berani mengatakan kebanyakan punca masalah manusia adalah manusia itu sendiri. Betul tak? Sama ada daripada diri kita sendiri ataupun daripada orang lain di sekeliling kita. Kan, alam memang bawa masalah kadang-kadang. Tapi tak boleh melangkaui masalah yang manusia sendiri cetuskan. Allah sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan, kerosakan timbul di atas di lautan, di daratan kerana perbuatan tangan manusia. Kan? Jadi daripada perspektif itu kita boleh melihat bahawa kadang-kala menjauhkan diri daripada manusia ni, ya, dia boleh membawa manfaat yang amat besar lah. Kan? Kita tengok tu daripada apa yang Nabi SAW buat. Tapi ada juga para ulama yang mengatakan sunnah tersebut sebenarnya berlaku sebelum Nabi jadi Nabi. Kan? Selepas Nabi jadi Nabi, dia tak buat lagi benda tu. Kan? Tapi digantikan dengan apa? Digantikan dengan apa? Iktikaf di masjid. Tapi Ustaz, sekarang ni nak iktikaf pun tak boleh PKP. Betul? Kan? Jadi kita terpaksalah iktikaf dekat dalam rumah. Cuma apa hikmah dia yang kita boleh gali? Kan? Bagi mereka-mereka yang terpaksa duduk dalam rumah bersendirian, apa yang kita boleh belajar daripada khalwah ataupun tahannuth Rasulullah SAW tersebut? Okey. Saya tak rasa ramai yang suka bersendirian, kebanyakan manusia lah. Tetapi ada juga orang yang kata, Ustaz, saya ni memang jenis tak suka manusia. Jadi dia seronok seorang-seorang. Tapi bagi orang macam ni, saya mungkin boleh memberikan sedikit nasihat lah. Sikap seperti itu, mungkin anda rasa cenderung dengan sikap anda. Tetapi ia adalah sesuatu yang tidak didokong oleh agama kita. Okay? Sebab dia ada bahaya, repercussion yang membahayakan nanti, memudaratkan. Jadi, apa yang Rasulullah SAW buat, ya, yang kita boleh belajar dekat rumah sekarang ni, adalah Nabi, kita tahu apa yang Nabi buat adalah Nabi bertafakur. Nabi banyak bertafakur tentang masalah masyarakat beliau, kat baginda. Dan sudah tentu, bila bersendirian tu, bila kita jauh daripada manusia, kita nak tak nak akan kena tengok ke dalam. Bila kita di luar,
kita punya fokus dan attention kita akan terpaksa menghadap keluar. Tapi bila kita berseorangan diri, nak tengok tembok selalu pun tak menarik. Jadi nak tak nak kita kena tengok ke dalam. Sebagai ulama kata, kita ni ada alam dalam dan alam luar. Dan kita terlalu sibuk dengan alam luar sehingga terlupa alam dalam. Jadi PKP ni, musim PKP ni, kalau boleh kita ambil peluang untuk kita lihat ke dalam, muhasabah. Sebab dalam diri kita ni pun ada macam-macam sebenarnya. Bahkan ada yang kita lebih menarik daripada alam di luar ni. Alam dalam manusia ni. Pemikiran kita, tubuh kita, boleh digali. So ini adalah peluang yang terbaik sebenarnya. Dan sebenarnya PKP ni pun tak perlulah kita berseorang diri setiap masa, kan? Tak bermaksud kita tak boleh berkomunikasi dengan sesiapa. Sekarang ni ada Zoom, ada macam-macam, Google Meet. Bahkan saya melihat sekarang ni peluang untuk berinteraksi macam lebih banyak. Dulu orang tak tahu apa pasal Zoom, kan? Sekarang meeting ni bila-bila nak meeting online. Anytime, pukul 11 malam, 10 pagi, 9 pagi, lepas subuh. Saya sendiri merasakan lebih banyak pula meeting aku waktu lebih banyak lagi sibuk pula, kan. Jadi memang betul lah, apa-apa pun kita kena bersederhana di antara kita bersendirian dengan bersama orang lain. Kalau rasa terlalu banyak bersama orang lain, tarik diri sekejap. Kalau rasa terlalu banyak bersendirian, tarik diri daripada keseorangan, daripada gua sendiri tu untuk bersama. Sebab kita makhluk yang perlu keseimbangan itu. Allahuakbar. Yalah, apa yang saya faham juga daripada apa yang Ustaz kongsikan juga, kisah Rasulullah SAW juga, ialah persendirian itu bukannya persendirian secara tanpa berbuat apa-apa. Betul. Ada pengisian untuk, yalah, dia secara tak langsung mengubati jiwa kita juga, Ustaz. Betul, Ustaz, Okey, berbalik kepada Cik Johari. Ini kita nak tanya soalan yang pakar-pakar. Jadi kalau dalam Ustaz juga kaitkan dalam norma baru kita dalam keadaan COVID-19 ni, Cik Johari, dia sebenarnya banyak memberikan kesan kepada emosi kita. Atau erti kata lain, keletihan emosi. Terkesan dari banyak aspek, banyak faktor segi kekeluargaan, kewangan umpamanya yang mungkin terkesan. Tapi mungkin definisi ataupun penjelasan lebih jelas dari Encik Johari mengenai keletihan emosi ini. Baik, terima kasih Encik Azlan, soalan yang baik, ya. Saya bila dengar tazkirah Ustaz ni muhasabah diri balik. Meneroka alam dalaman saya. Sejauh mana kita gunakan PKP ini untuk refleksi diri sebenarnya. Sebab apa yang Tuhan bagi ini sudah pasti ada hikmah yang tersendiri dan perlu kita melihat dari spektrum yang lebih positif, ya. Merujuk soalan Tuan Azlan tadi, benar. PKP ini memang menguji dan amat mencabar kepada semua orang dan semua peringkat usia. Dan of course keletihan emosi akan berlaku kerana banyak perubahan yang perlu di-adjust. Lebih-lebih lagi kepada mereka terjejas pendapatannya, terjejas dengan punca rezekinya, peluang pekerjaannya. Pasti ia memberikan impak psikologi yang luar biasa, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila kita mengalami keadaan emosi yang berbeza ini, saya nak perkenalkan istilah NASA, NASA, ya. NASA. Ya. Bagaimana bila kita mengalami satu emosi yang berbeza dari sebelum ni, contoh mengalami kesedihan, ya. Kita ambil N tu adalah name it, namakan dia. Kadang-kadang satu hari kita rasa macam something different. Kenapa aku macam ini, ya? Kita kena teroka apakah perasaan itu. Adakah sedih, marah, gembira, kecewa, bingung, keliru. Kita kena namakan dia. Oh, aku mengalami kebimbangan. Bila kita namakan tu, yes, I bimbang. Bila bimbang, mungkin perubahan fisiologi kita. Jantung berdegup lebih laju, mungkin rasa resah, susah tidur, bimbang. Bila kita dah namakan dia bimbang, Ustaz, ya, kita, yang kedua, A adalah accept. Kita terima perasaan bimbang tu. Yes, aku bimbang. Kita rasai inilah feeling dia, bimbang ini. Inilah rupa-rupanya macam mana aku resah dengan masa depan aku. Apa nak bagi makan pada anak-anak aku. Duit dalam bank tinggal RM10. Gaji tak masuk lagi. Kena potong sebagainya. Kita alami dan rasai kebimbangan itu. Kita tak perlu nak larikan diri. Sebab kita memang tengah bimbang. As a human being, kita akan mengalami pelbagai pengalaman perasaan. Dan itulah perasaannya, bimbang contoh. Bila kita dah accept, kita terima perasaan bimbang itu, kita redha dengan perasaan itu, kita mula yang ketiga iaitu kita step away. Maknanya ialah macam mana kita nak deal dengan perasaan itu. Kita katakan bahawa, ya, aku bimbang, tapi bukan bimbang itu menguasai diri aku. Aku boleh mengurus kebimbangan ini. Bimbang ini adalah salah satu emosi yang aku lalui. Bukan bermakna bila aku nak mengalami kebimbangan, kerungsian ini, aku tengah down teruk. Ya, mungkin aku tengah down teruk, tapi inilah peluang aku untuk bounce back, kembali bangkit. Dia macam self-talk, bermonolog lah. Sebab mana-mana pun sebenarnya selain pada dialog, monolog ini penting.
Sebab kajian menunjukkan 70% of our self monolog ada negatif. Kita kena betulkan yang distorsi ini. Perbaiki self monolog kita. Kita mula nyatakan bahawa yakin pada diri untuk kita mula bangkit, untuk kita mula melangkah ke hadapan macam mana mengatasi kesulitan masalah ini. Ataupun dalam konteks ini contohnya kebimbangan, sedih ke apa ke. Dan A yang ketiga, bila kita dah boleh N, dah A, dah S, dah step away, kita mulakan ask yourself dengan action. Ask dan act lah. Maksudnya, aku bimbang, tanya balik. So apa aku nak buat dengan kebimbangan ini? Sesuaikan dengan adakah kerana aku bimbang, aku nak cemas, aku nak nyurut dalam bilik, aku tak nak jumpa semua orang, aku takut dengan dunia. Adakah itu yang aku patut buat? Dan ambil tindakan. Maksudnya mesti sesuai dengan value kita, dengan nilai yang positif yang baik. Jadi dengan NASA ini, dari kita mula kenal pasti perasaan itu dan kita terima perasaan itu, kemudian kita cuba deal dengan perasaan itu supaya kita kenal pasti bahawa perasaan ini kita boleh alami dan kita ambil tindakan. InsyaAllah dengan akronim ini kita boleh deal perasaan itu dengan baik. Sebab perasaan ini kita perlu bukan hayati, kita perlu selami. Kadang-kadang orang cepat larikan diri. Contohlah kita mengalami grieving, kehilangan. Of course lah, apakah sedih yang paling sedih Tuan Azlan? Semua orang pernah mengalami kesedihan kan? Ada situasinya. Tapi by research, sedih yang paling sedih adalah sedih kehilangan pasangan sebenarnya. Jadi kita ambil contoh grieving, kesedihan. Ya kita sedih, raikan kesedihan itu. You tak perlu nak larikan diri, you tak perlu sibukkan diri. Yes, bukan saya kata meratapi, tidak. Kita faham kita tengah sedih, yes kita teringat dia, kita rindukan dia. Tapi ia bukan bermakna bahawa sedih itu adalah mengontrol diri kita. Kita yang kontrol sedih itu. Kita kawal. Day by day insya-Allah. Emosi adalah makhluk. Sedih itu juga adalah makhluk. Kita doa pada Allah agar kita boleh mengurus makhluk. Macam ustaz lah pula kan. Kita boleh mengurus emosi ni insya-Allah. Okey tuan, kembali. Menarik buku saya ni tips ni. NASA. Name it. Accept. Step it. Dan act. Berikutnya ambil tindakan. Ask dan act lah. Okey. Saya nak tambah satu soalan kepada Cik Johari. Bila kita dengar ni dalam waktu ini juga kalau perkongsian itu nak dengar macam mudah. Betul. Dan kita kalau yang keadaan normal kita dengar macam mudah untuk kita amalkan. Tapi ketika kita tertekan tu Cik Ari, mungkin perkara itu mungkin sedikit sukar untuk kita nak amalkan, nak praktikkan perkara ini. Subhanallah, tepat, benar ya. Bagi mereka yang menghadapi situasi sukar ini, contohlah yang paling sekarang ni orang hilang kerja atau hilang pendapatan. Benda ni memang realiti. Pandemik adalah orang kata krisis terbesar selepas Perang Dunia Kedua. Tadi Ustaz ada kata manusia adalah makhluk bersosial. Tak silap saya itu kata-kata Ibn Khaldun ya. Itu bermakna bahawa kita perlu dapat support system. Cari circle. Jangan bersendirian. Bila you ada masalah, you contact dengan orang you trust. Could be mak you, ayah you, kawan you. Could be yang you trust, you percaya untuk dapatkan sistem sokongan. Jangan you simpan sendiri. Kalau yang telah berkahwin, yang terbaik adalah pasangan kita. Pasangan kita itulah tempat kita untuk berkompromi dan bertoleransi. Kita kena jelaskan gaya hidup kita telah berbeza. Tidak sama macam dulu. Dulu gaji abang RM3,000, sekarang RM300. Pasti ada perbezaan yang nyata. Bila ada perkongsian, dah ada kompromi, saya rasa insya-Allah kadang-kadang orang kata krisis ini mengeratkan dan boleh jadi krisis ini akan menceraikan. Jadi inilah peluang untuk kita bagaimana kita nak deal dengan masalah ini, cari sistem sokongan, cari circle yang baik, kawan-kawan yang baik untuk kita boleh menongkah isu yang kita hadapi ini. Yang penting luar, yang tak luar. Tepat sekali. Okey Ustaz, mungkin perspektif Ustaz pula. Mungkin lah kita masih lebih berkait dengan isu ni lah. Dari segi kesedihan, ketika kita berputus asa Ustaz. Mungkin dari lebih kepada agama Islam sini, mungkin Ustaz boleh kongsikan apa sahaja langkah-langkah terbaik yang boleh kita amalkan sebenarnya Ustaz. Saya nak menyokonglah apa yang disampaikan tadi. Saya nak sampaikan juga sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, alaikum bil jamaah. Wa iyyakum bil furqah. Wa iyyakum bil furqah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa min al ithnaini ab'ad. Ini cantik hadis ni. Nabi kata berjamaahlah kamu, bersama-samalah kamu dengan manusia lain. Kan? Dan berhati-hatilah dan jauhilah daripada suka memisahkan diri daripada orang lain. Sikap suka memisahkan diri Kalau terpaksa tu lain cerita. Dia suka, dia tak suka orang, tak nak seorang. Kerana syaitan itu dia lebih dekat dengan seorang. Daripada dua dia lebih jauh. Syaitan tak suka bila manusia beramai dan sebagainya. Jadi saya menyokonglah apa yang disampaikan oleh saudara Johari kita tadi. Musim PKP ni sebenarnya adalah musim kita mesti mencari sokongan daripada orang-orang yang kita percayai. Khususnya keluarga kita sendiri.
Kalau Ustaz saya cari tak jumpa lah Ustaz. Saya baru ada peluang nak mula berkomunikasi dengan isteri saya, dengan anak-anak saya. Rasa macam saya tak boleh buat atau tak ada apa-apa. Itu satu muhasabah lah. Apa masalah yang ada dalam keluarga kita sehingga kita tidak dapat menyokong satu sama lain. Adakah sebelum ini kita tak ada bank account kita kosong? Macam saya cerita pada sesi yang lepas. Bank account emosi kita kosong antara keluarga. Maksudnya tidak diisi. Jadi bila kita memerlukan sesuatu daripada mereka, tak dapat apa. Dan kita pun tak tahu nak kasih apa kepada orang lain. Jadi ini waktu muhasabah sebenarnya. Dan duduk sama-sama. Kalau memang ada masalah tu, tanya satu sama lain. Kenapa bila awak ada masalah, abang tak boleh nak beri bantuan? Dan kenapa bila you ada masalah, ayat abang ada masalah, you pun tak boleh kasih bantuan? Kita sama-sama duduk bincang. Ini peluang. Sebab tu bila dah duduk dalam satu rumah dan tak boleh keluar, saya hanya ada awak, awak hanya ada saya. Betul tak? Allah buat begitu, saya yakin untuk selama ni kan you mungkin tidak mensyukuri nikmat satu sama lain. Betul. Kan? Sibuk dengan kawan, sibuk dengan kerja. Keluarga ni yang Allah jadikan untuk awak jaga, untuk awak sayangi, awak terlepas pandang. Maka now, this is the only time you have, dan ambil peluang untuk untuk muhasabah. Dan satu perkara lagi, rasa putus asa ni kadang-kadang dia satu fasa yang penting untuk perubahan. Kan? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil fasa inkisar. Breakdown. Itu atau dalam istilah lain dipanggil ittirar. Allahu yujibul muttar iza da'a. Allah akan menjawab doa orang yang berada pada tahap ittirar. Ittirar ni apa? Total desperation. So kadang Allah akan buat begitu dengan manusia supaya kita desperate. Dan bila desperate, kita nak minta ke mana? Allah. Kita ni macam bayi dengan ibu. Bayi ni kekuatan dia apa? Kekuatan dia menangis. Betul. Betul tak? Kelemahan dia tu kekuatan dia. Jadi kita sebagai manusia, kita guna kelemahan kita dengan kita mengembalikan hubungan kita dengan Allah, dengan manusia. Tapi kena inkisar, kena pecah dulu. So ini mungkin period Allah memecahkan manusia. Allah suruh kita reset balik. What is going on dengan kehidupan kita masing-masing. Dan apa yang semua terjadi itu Ustaz, pasti ada hikmah di Betul. sebalik itu. Okey. Cik Ari, mungkin jelah boleh ringkaskan sedikit jelah. Kita dah masih dalam perbincangan kita ini, kalau kita lihat tips yang bagi tu sangat baik tadi. Tapi kalau kita cakap resilient, daya tahan. Setiap orang daya tahannya berbeza. Betul. Mungkin jelah dalam, kalau kita katakan daya tahan ni, mungkin apa yang boleh Cik Ari boleh kongsikan sikit? Betul. Benar, daya tahan berbeza mengikut latar belakang dia, personality dia. Ya. Jadi sebenarnya cara paling ideal untuk kita bina daya tahan ni adalah kita mengamalkan, kita kekal mengamalkan gaya rutin yang sihat. Ya. Contohlah kalau waktu PKP ini mungkin ada perubahan jadual, kerja di rumah atau panggilan kerja sebagainya. Kita kekalkan rutin yang baik itu. Contohnya bangun awal, solat pada waktunya, mandi, sarapan. Sebab dengan bila gaya hidup sihat, kita boleh mengawal fisiologi kita dan hidup kita sihat. Macam Cik Azlan betul ya, seorang atlet yang mana bila hidup sihat kita boleh fit. Bila kita fit, barulah kita boleh bergerak dan berfikir dengan baik. Tapi kalau kita hidup kita banyak tidur contohnya, ataupun banyak makan atau tak makan, maknanya tak sihatlah, oksigen pun kurang masuk. Kita nak fikir dengan baik pun tak boleh. Jadi mengekalkan rutin yang sihat itu antara tips yang baik untuk mengekalkan daya tahan. Yang kedua tuan, kita pastikan kita saling being connected. Saya suka, kita ni memang makhluk yang kena berhubung ya. Kalau tak boleh secara fizikal, secara maya pun boleh, tidak masalah. Being connected ni penting supaya kita akan kekal menghubungi orang lain. Saya tertarik dengan insiden di Jepun sekarang yang dipanggil istilahnya hikikomori. Yang mana kalau kita pun biasa Ustaz baru kita bincang tadi, sekarang ni remaja mereka banyak berkurung dalam bilik menghabiskan masa dengan gadget dan game yang mana mereka tidak mahu keluar rumah. Dan ini satu fenomena yang sedang dikaji di Jepun sekarang. Dan saya rasa fenomena telah berlaku di banyak tempat. Dan juga bila PKP ini, bila kita terpaksa duduk rumah, bukanlah maksud kita duduk dalam bilik, tidak. Tapi kita masih boleh berinteraksi dengan keluarga. Sebab bila kita berseorangan, kita akan tenggelam dengan dunia maya. Hingga kita lupa dengan dunia sekarang ini. Jadi bila kita dapat mengekalkan rutin yang sihat, dan juga kita connected dengan orang lain, ini sebenarnya antara tips yang baik untuk kita mengekalkan daya tahan kita. Sebab daya tahan di dunia dalaman. Of course lah, selain daripada kita ada self-talk yang positif terhadap diri, kita juga perlukan sokongan orang lain, pencerahan yang positif untuk membantu daya tahan itu semakin tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, of course, apapun pemikiran, kita kena kontrol pemikiran kita.
pastikan kita boleh berfikir dengan positif, kita boleh berfikir dengan yang baik untuk diri dan orang lain, sebab selagi kita positif dan bersangka baik dengan Tuhan, bersangka baik dengan orang lain, insya-Allah kita boleh move ke depan, membina daya tahan itu agar konsisten, baik dan cekal dalam hadapi musibah, tempoh yang mencabar ini, insya-Allah. Okay. Bila cakap buat connected tu, dalam situasi sekarang, bila saya berhubung dengan individu hebat ni, saya tenang. Amin. Itu sebagai contoh yang mudah lah. Maksudnya kita dalam keadaan kita yang dalam mencabar gelap, kita je lah bila kita berhubung, kita luahkan. Saya tak rasa dia akan berikan ketenangan kepada kita. InsyaAllah. Paling asas. Baik, kita banyak lagi nak bincang dengan Cik Johari dan juga Ustaz. Dan kepada anda, mungkin ramai yang masih lagi banyak persoalan tu dan banyak lagi nak tahu. Sabar, kita akan kembali selepas ini dalam Awak Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Elisha Uthman. Saya pengarah urusan dan clinical psychologist di SOS Health, sebuah program kesihatan mental community di bawah SOS 247 Foundation. Misi SOS Health adalah 3 misi utama. Yang pertama adalah untuk memberikan perkhidmatan kesihatan mental yang berasaskan komuniti, di mana perkhidmatan seperti penilaian, saringan kesihatan mental, perkhidmatan kaunseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga dan secara berkumpulan. Kedua, misi kami adalah untuk membentuk komuniti yang mempunyai tanggungjawab sosial, di mana mereka komuniti dan juga sukarelawan, psikologis, kaunselor dan pelatih-pelatih kami di SOS Health memahami faktor-faktor yang mendorong kepada kesihatan mental yang bagus. Jadi di sini kami juga melakukan banyak training, banyak program-program ataupun impact project dan CSR project di dalam komuniti dan juga organisasi, di mana kami menggunakan pendekatan untuk memahami bagaimana individu dan juga komuniti, organisasi dan juga sistem itu semua mendorong kepada faktor-faktor kesihatan mental yang baik. Misi kami yang ketiga adalah untuk mengurangkan stigma terhadap penyakit kesihatan mental. Dan yang ini antara perkhidmatan kami yang kami berikan adalah dengan menjalankan kajian dan juga peranan advokasi dengan agensi-agensi dan juga individu dan komuniti yang kami di dalam program-program kami, di mana kami melakukan banyak pendidikan mengenai apakah itu kesihatan mental yang baik dan juga melakukan seperti yang saya sebut sebelum ini, kajian terhadap dengan partnership bersama agensi-agensi untuk melakukan lebih kajian terhadap faktor-faktor yang mendorong kepada kesihatan mental yang baik. Jadi perkhidmatan kami ini kami tawarkan kepada seperti yang saya sebut sebelum ini, individu dan keluarga. Jadi kami ada sebuah pusat perkhidmatan yang terletak di Sungai Besi, dan kebanyakan program-program komuniti kami adalah dengan kerjasama dengan pihak-pihak agensi komuniti. Jika memerlukan perkhidmatan kami, boleh hubungi kami di email kami, nombor telefon ataupun website kami yang tertera di atas skrin. Harapan kami untuk kesihatan mental di Malaysia adalah kami harapkan yang setiap individu itu mengambil tanggungjawab untuk kesihatan mental mereka, kerana kesihatan mental ini adalah perlu dianggap sebagai sesuatu yang penting, sama tarafnya dengan kesihatan fizikal. Dan untuk kita mempunyai tanggungjawab bersama itu, individu, keluarga, komuniti, organisasi perlu bekerjasama untuk mengganding bahu dengan mendidik komuniti kita untuk mengurangkan stigma mental health, dan juga hubungi kebanyakan NGO seperti SOS Health dan juga pihak-pihak
hospital kerajaan yang memberikan perkhidmatan, kerana rawatan berkesan itu adalah boleh didapati, dan langkah pertama adalah dengan reaching out, ya. Kita perlu mula dengan perbincangan mengenai kesihatan mental kita. Dan seperti yang saya sebutkan terdahulu, kesihatan mental itu adalah tanggungjawab kita bersama. Baik, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami dalam Awak OK, dan kita akan teruskan perbincangan kita yang semakin menarik. Saya banyak lagi saya nak tanya kedua-dua panel, tapi kita harapkan masa berkesempatan. Okey, kita balik kepada Ustaz. Ustaz, kalau berputus asa ni, kita dah bincangkan pada awal tadi, namun kalau kita lihat kebanyakan masyarakat ni dalam keadaan, yalah, ada ketikanya bila tertekan, mudah berputus asa, Ustaz. Ayat paling mudah, nak buat macam mana benda nak jadi, Ustaz? Kita redha je lah. Jadi mungkin perkara itu boleh kita luahkan, ada berdasarkan situasi. Tapi kalau kita amalkan sentiasa, mungkin memberikan impak yang lebih buruk kepada individu, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan perkara ini? Ya. Tadi saudara Johari sebut berkenaan dengan Jepun. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita bagus kalau kita dapat buat kajian tentang apa yang berlaku di sana. Sekarang ni mereka ada krisis, ialah bila tuntutan tu terlalu tinggi. Banyak di kalangan masyarakat mereka yang tak dapat sampai tuntutan tersebut. Ya. Jadi mereka terpinggirlah ataupun menghadapi krisis-krisis yang besar dalam kehidupan. Tapi kita lihat di tanah Melayu pula, kita macam dia ada opposite. Expectation keluarga, expectation masyarakat kepada satu sama lain tu macam kita rendahkan sangat. Betul tak? Kalau di Jepun mungkin terlalu tinggi sehingga ramai tak tercapai. Kita mungkin terlalu rendah sehingga ramai yang berpotensi tapi tidak dapat meluahkan segala potensi yang ada. Mungkin sikap tu terhasil daripada apa yang dikatakan oleh saudara Azlan tadi itulah. Putus asa dikelirukan dengan redha dan mengalah. Ini tiga perkara ni. Kan? Dia mengalah tapi dia kata dia redha. Sama ke redha dengan mengalah ni? Lain sangat-sangat. Kan? Redha ni, kita dah usaha sedaya upaya kita, lepas tu Allah tetap kasih selain daripada apa yang kita nak. Kita kata, ya Allah, aku terima. Itu redha. Selepas berusaha. Ya. Kalau mengalah ni, dia lain. Cuma kita selalu mengalah, tapi kita kata, tak apalah, saya redha. Cukup dengan apa yang ada. Kan? Sedangkan kita diperintahkan dalam agama kita untuk jadi umat yang terbaik. Bahkan bukan perintah. Allah letak dalam bentuk, kamu ni umat terbaik. Dia tak suruh lagi tau. Cakap, you are the best already. Bagi siapa yang fikir balik, ya Allah, ya Rabbi, Allah tak suruh pun. Maksudnya aku dah memang umat yang terbaik. Itu sepatutnya satu tamparan yang lebih besar kita rasa. Tak payah nak disuruh. Sebab you are the best. You are the best of ummah. Kan? Jadi, untuk kita seimbangkan antara tuntutan yang terlalu tinggi dengan tuntutan yang terlalu rendah ni, kan, kita kena kembali kepada ajaran agama kita lah. Okay? Pertama sekali, setiap orang ada kemampuan masing-masing. Kita kena tahu kemampuan kita. Kalau kita tak kenal kemampuan kita, kita kena tanya orang yang paling rapat. Kan? Kadang-kadang bila kita cakap benda-benda macam ni dengan mak ayah kita marah. Cakap, kau boleh buat lagi. Kan? Kenapa putus asa? Kan? Kita ambil secara serius. Jangan anggap benda tu sebagai kritikan yang tidak membina. Diorang mungkin lebih tahu kemampuan awak. Kan? Atau mungkin awak terlalu berimpian terlalu besar. Kan? Bila impi terlalu besar, tak capai, putus asa. Sebab silap kat mana? Impian terlalu besar. Kalau impian dia tu dibuat secara beransur-ansur, naik sikit capai. Tak, tu lompat ke atas ni. Itu adalah satu bahaya besar. Jadi orang-orang keliling kita ni yang dia lebih kenal. Kau ni jenis impi besar-besar sangat. Lepas tu asyik tak capai aja. Okey, itu juga boleh buat kita putus asa, Ustaz. Betul. Sebab tu kena tanya orang yang dia bukan cakap bijak, dia pandai cakap jugalah. Ada orang pandai bijaksana tapi cara dia sembuh tu habislah kita tersembuh sekali kan. Tak kena cara. Jadi tolonglah kita ambil pandangan daripada orang sekeliling kita. Nabi pun selalu bermesyuarat dengan para sahabat, kan? Para sahabat pun saling bermesyuarat. Tanya, apa aku buat tu betul tak? Kau rasa aku buat tu betul tak? Perlu ada budaya tersebut supaya kita dapat kawal tuntutan yang terlalu tinggi dengan tuntutan terlalu rendah tu. Perkara ni jelas, mungkin lebih jelas bahawa kita perlu lebih faham lah putus asa tu apa dan juga jelah redha tu apa. Kalau tak usaha, takkanlah nak putus asa awal kan. Okey. Baik, beralih kepada Cik Johari. Kalau kita perkatakan mengenai rahmah, Cik Johari,
ia lebih ialah berkait dengan perkara-perkara positif. Tetapi setiap individu ni, kalau kita nak terbitkan perkara positif ni dalam diri kita ni, kadang-kadang kita tak nampak. Mungkin antara tips ataupun perkongsian daripada Cik Jori boleh kongsikan kalau kita berkata mengenai perkara ini. Baik, soalan yang baik Cik Azlan ya. Saya nak respon balik daripada poin Ustaz tadi berkaitan dengan mendapatkan maklum balas orang sekeliling ya. Sebenarnya bila kita mendapatkan maklum balas ni, kita sebagai individu pun kena ada sifat berlapang dada untuk menerima maklum balas tersebut. Could be positif, mungkin negatif. Kalau bila ada berlapang dada, barulah kita boleh terima dan absorb dan boleh ada penambahbaikan ya. Untuk menjawab soalan tadi ya, kita kena tahu bahawa manusia ni sifatnya unik dan ada potensi. Bila kita tahu unik ni pula manusia unik tak sama dengan orang lain dan kita ada kekuatan dan kelemahan tersendiri. Manusia dia bersepadu. Dan manusia yang bahagia adalah bila dia boleh accept dia punya kekuatan dan dia juga boleh terima kelemahan dia. Ada sebilangan orang, dia terima kekuatan tapi tak terima kelemahan. Betul. Dia menyorokkan. Tapi ada juga sebilangan orang yang dia terima kelemahan, tak terima kekuatan dia. Manusia yang sihat, yang bersepadu dan bahagia, dia boleh terima kekuatan dan strength dia, juga kelemahan dan mungkin keburukan dia. Sebab kita ni satu. Jadi bila kita boleh terima ini, kita akan berkembang dengan baik. Bercerita dengan potensi ini, saya nak kongsikan 3 akronim, iaitu kuasai, cintai dan hasil. Macam tadi kan, apa yang saya punya potensi, macam mana saya positif, mudah saja. Kita pertama sekali sebagai individu, bila kita tengah serabut, tak tahu nak ke mana, tak ada matlamat, kita listkan apa yang kita suka buat. Apa yang kita boleh kuasai. Contoh, pandai main takraw, pandai mengacara, pandai membaca, pandai bercakap. Kita listkan dulu. Bila kita listkan potensi ini, oh rupa-rupanya aku ada banyak bakat. Bila dah kita listkan, kita hadirkan yang kedua, kita kena cinta. Yang mana antara yang kita kuasai, kita cinta. Oh, mungkin kita cinta untuk bermain gitar. Kita cinta untuk masak. Sebab apa yang kita buat, kita masuk cinta dan kita suka. Kita melahirkan kebahagiaan. Dan yang ketiga tuan, bila kita dah listkan apa yang kita suka dan kuasai, kita lahirkan cinta, kita fikir hasil. Yang mana antara yang kita suka dan cinta ini yang mendatangkan hasil. Contoh, kita main gitar boleh datangkan duit tak? Bukan kita kena duit tu penting, maksudnya ialah boleh menambah pendapatan atau boleh memperkayakan bakat dan ilmu. Orang yang pandai masak, dengan masak ni aku boleh buat great food, aku boleh hantar masak untuk catering dan sebagainya. Jadi bila kita listkan, kita suka dan bakat itu mendatangkan hasil, rupa-rupanya sebenarnya ni kita akan upkan kita punya potensi. Sebab kita kena sedar bahawa manusia ada real self dengan ideal self. Macam Ustaz kata tadi, masalah akan berlaku bila jurang terlalu jauh. Real self dengan ideal self dia. Kita kena sedar. Kita semua ada ciri diri yang ideal. Tapi kita juga kena sedar, kita real kita kat mana. Bertingkat-tingkat kita ke arah itu. Tapi kalau kita terlalu memikirkan ideal, contohlah ideal self dia sepatutnya tahun ini dia perlu ada aim. Nak buat simpanan sekian-sekian nak melabur. Tiba-tiba dia buang kerja. Terbatas semua aim dia. Ideal self terganggu. Orang yang bahagia ialah dia boleh terima real self dia. Dia tahu dia itu unik, ada potensi dan dia akan cuba bermula daripada apa yang dia ada untuk ke depan. Disitulah mungkin dengan positif tu yakin pada diri sendiri, tahu diri dia unik, tidak bandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang media sosial ni bahaya juga kalau tadi urus ya. Nampak orang tu ada bergambar dengan kereta. Oh, bestnya husband dia caring. Padahal berlakon je. Ceklik, lepas tu gaduh balik kan. Sebab itulah dunia lakonan. Alam maya. Kita jarang untuk appreciate sekeliling kita. That's why saya suka Ustaz kata tadi. Kita kadang-kadang sibuk melihat luar tanpa melihat dalaman kita. Sedangkan Allah Ta'ala berikan kita banyak X factor, kekuatan dalaman untuk kita teroka sebenarnya Tuan Azlan. Bila kita dapat teroka, kenal diri, kenal kekuatan dan kelemahan, subhanallah, kita akan menjadi seorang hebat. Bukan hebat di mata orang lain, tapi hebat di mata diri kita bila kita boleh menerima, menghargai dan sayang diri sendiri. Okey, jadi tambahan soalan daripada saya, bila perkongsian bila terbitkan perkara positif ni, pernah saya alami dan ialah di sini saya juga ada beberapa individu kawan-kawan yang memang kalau kita contoh, kalau saya pergi Cik Jori cakap sedap, memang ada bakat lah sebagai kawan saya contoh. Tapi kadang-kadang sifat kita yang nak kata semula jadi pun kemungkinan kita terlalu merendah diri. Itu juga adakah mungkin jadi penghalang untuk setiap individu nak menerbitkan perkara positif tu. Sedangkan dia tahu itu kekuatan dia tapi terlalu rendah diri sangat. Dia meletakkan perkara itu jadi negatif. Mungkin Cik Jori? Ya, masyarakat Asia memang begitu. Dia ada konteks tak adalah saya ni biasa-biasa je, tak ada apa-apa. Dia ada beza antara merendah diri dan tidak yakin diri. Merendah diri ni orang yang dia yakin diri tapi dia tidak bongkak.
Tapi orang yang tak yakin diri ialah aku tak ada apa-apa. Jadi sebenarnya itu mungkin banyak yang silap je tadi. Itu banyak yang silap. Sebenarnya kita ada banyak X factor dan kita kena appreciate apa yang kita ada sebenarnya. That's why saya selalu bagi tahu pada diri dan orang lain. Kita tak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita hari ini dengan hari semalam dan cuba lihat tindakan kita hari ini adalah menentukan hari esok. Maknanya apa yang kita pilih hari ini menentukan siapa kita akan jadi. Ustaz hari ini berada di kursi yang hebat ini. Kerana apa? 5 tahun yang lepas, Ustaz telah memilih untuk fikir positif dan buat yang positif. Bila kita buat pilihan yang positif, Masya Allah, memang kaunselor. Bila kita pilih yang positif, dia menentukan 5 tahun akan datang. Sebab kita perlu bertanggungjawab terhadap apa yang kita pilih. Ramai orang sekarang kadang-kadang dia terlupa. Dia tidak bertanggungjawab, disalahkan orang lain. Oh, ini sebab mak lah saya gagal. Sebab cikgu tak pandai ajar lah, saya tak pandai jawab. Oh, ini sebab majikan lah. Ini sebab PM tak bagi bantuan lah ni, aku hilang kerja. Kita lupa bahawa sebenarnya kita bertanggungjawab terhadap pilihan kita. Hari-hari adalah pilihan raya. Kita memilih apa kita nak jadi. Dan saya suka juga mengatakan bahawa musuh yang pertama adalah diri sendiri. Jadi kalau kita boleh self-talk positif, kita boleh bukan lawan diri, maksudnya kita boleh positifkan pemikiran dan perasaan kita, insya-Allah. Tapi sebenarnya tuan ya, bagi sebilangan orang, ia memang bukan mudah. Kalau mereka dah biasa dengan self-blame, dah lah self-blame, orang sekali pun menyalahkan dia. Dia memang akan bermula rasa down, bermula daripada bawah. Itulah pentingnya ada psycho-education, banyakkan membaca. Dengan membaca itulah kita akan boleh membuka dunia dalaman kita, insya-Allah. Bagaimana program kita lah, banyak kita akan berikan edukasi kepada masyarakat. Tepat sekali. Saya tambah sikit je. Boleh Ustaz? Saya mohon untuk perbetulkan mungkin kesalahfahaman masyarakat kita tentang konsep tawaduk tu. Tawaduk ni sebenarnya, dia datang dia kata akal wadu'ah. Wadu'ah ni kita meletakkan sesuatu. Jadi tawaduk adalah awak dan saya saling meletakkan diri masing-masing di tempat kita yang masing-masing. Allah. Itu tawaduk. Maksud dia, kalau awak ada kemampuan, letaklah diri awak di tempat orang yang berkemampuan. Itu tawaduk awak. Kalau awak tidak berkemampuan, jangan letak diri awak di tempat orang yang berkemampuan dalam bidang-bidang tertentu. Itulah tawaduk awak sebenarnya. Bukan awak ada kemampuan, awak kata, oh siapalah saya tak boleh, saya tak tahu apa-apa. Itu bukan tawaduk. Itu dipanggil tazallul dalam Islam. Tazallul ni menghina diri. Haram. Kita tidak dihalalkan untuk kita menghina diri kita. Tapi kita diperintah untuk meletakkan diri kita di tempat yang sepatutnya kita berada. Itu penting. Fahamkan tu. Self-critic. Self-critic ni penting juga. Maksudnya ya, kalau self-critic tu pada tahap 1, skala 1 atau 2, kritik diri tu untuk dia macam muhasabah, untuk dia cari apa yang salah. Tapi kalau self-critic yang tinggi, contohnya 9, terlalu kritik pun tak bagus. Tapi langsung tak ada pun tak boleh juga. Nanti dia rasa macam bajet bagus. Jadi elemen tu perlu ada sikit. Tapi saya seronok bila Ustaz kata tentang tawaduk, wadu'an tadi. Iaitu kalau you pakar dalam bidang kreator mekanik, you boleh show kat situ you pakar. Maknanya kita pakar dalam bidang kita. Dia bukan sombong tu. Ya, tepat sekali. Atas kapasiti elemen kita tadi, kita nyatakan itu. Berkongsi, share is caring. Itulah dalam keadaan sekarang ni saya pakar bertanya, yang menjawabnya. Kita balik Ustaz. Saya nak kaitkan dengan tawaduk dan juga perkara positif tu. Kadang-kadang di kalangan masyarakat lah, yang kita tahu di kalangan ialah golongan-golongan yang peringkat pertengahan, yang suka ke masjid umpamanya. Tapi dalam keadaan kini Ustaz, normal kini ni, tak boleh ke masjid ni, tak boleh berjemaah, utamanya berjemaah. Tapi mungkin kadang-kadang masyarakat memikirkan, kalau kita nak banyak positif dalam diri ni, kita kena kat masjid, kita kena berjemaah. Tapi dalam keadaan terpaksa di rumah ni, mungkin perkara-perkara awal tadi Ustaz ada kongsikan aktiviti di rumah. Tapi apa lagi perlu diterapkan untuk memastikan kita positif dan kita bersih terbuka, Ustaz? Baik, mungkin jawapan saya ni dia unconventional sikit lah. Maksudnya, boleh Ustaz? Bila sebut ibadah ni, apa orang fikir? Orang fikir solat, orang fikir baca Quran sikit. Okey, memang itu adalah satu komponen ibadah yang besar. Tapi apa yang saudara kita sebut tadi pun, semua ibadah yang besar. Itu menjaga kesihatan diri dulu. Betul. Kita tengok musim PKP ni, tak kerja dan sebagainya. Biasanya orang langgar waktu tidur. Tak ada waktu. Tak ada waktu tidur. Itu langgar. Lepas tu, bersenam. Jarang sangatlah kita dengar orang kita bersenam. Padahal ini ibadah ni. Awak nak solat, awak nak puasa, awak nak zakat, awak nak haji. Badan kena sihat dulu. Betul. Kan? Li badanika alaika haqqun. Tubuh kamu ada hak ke atas kamu. Nabi tegur seorang sahabat yang tahajud setiap malam dan tak bersama isteri dia dan tak tidur. Nabi tegur, Nabi marah. Kan? Sahabat lain yang tegur sahabat yang lain. Minta maaf saya silap. Kamu kena jaga. Ada hak badan kamu ke atas kamu. Dan menjaga hak badan itu ibadah. Macam mana saya menjaga hak isteri saya, jaga hak anak-anak saya, menjaga hak Al-Quran untuk dibaca, menjaga hak tubuh saya, itu ibadah
Ramai orang tak perasan tu sebenarnya. So tolong jaga tidur, jaga pemakanan, dan Allah sebut dalam Al-Quran wa manamukum bil lail. Tidurnya kamu pada waktu malam tu termasuk tanda kebesaran Allah. Kita pula terbalik. Ada ramai yang waktu PKP lepas subuh baru tidur. Kan? Itu dah melanggar tanda kebesaran Allah. Dan kalau tanya perspektif kaunselor ke psikiatris ke psikologis, mereka akan kata itu kalau dibuat secara berterusan boleh membawa kepada masalah mental. Okay? Sebab dia mengganggu fungsi otak kita itu. Jadi itu ibadah yang kena jaga. Bila itu dah terjaga, dan of course bersenam. Kalau pergi masjid hari-hari, itu dah bersenam dah tu, dah berjalan. Subuh awak kena bangun pagi, betul tak? Betul. Lepas tu yang terakhir waktu isyak, kena berjalan pergi balik. Dah tak boleh buat benda tu, mesti bersenam dekat dalam rumah. Mesti bersenam. Dah buat dua ni, percayalah, solat awak akan lebih berkualiti, zikir awak akan lebih berkualiti. Tanyalah sportsman yang dah lama main sport, lepas tu dia tak buat sport, dia tak bersenam. Tanya dia punya ibadah tu kualiti rasa sama tak? Badan tak rasa lain. Badan kita lemah, kesihatan akal kita, otak kita pun terkesan, maka dia akan berkesan kepada ibadah kita. Sebab tu ramai orang, ustaz saya solat pun tak rasa, saya baca Quran pun tak rasa. Macam mana nak rasa? Badan letih. Kan betul, badan letih. Minda pun kelangklung kan, very clanky kan. Berat nak bergerak. Jadi sihatkan tubuh, insya-Allah bila awak beribadah, walaupun sikit kesan dia lain. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh. Ada kajian di US dia kaji tentang apakah habit jutawan di US. Kajiannya agak panjang dan disimpulkan antara habit yang mereka buat adalah bersenam. Semua jutawan akan bersenam. Jadi jutawan kena bersenam. Maknanya jaga kesihatan. Dah bangun pagi juga kan? Betul lah, saya dah bangun pagi. Bangun pagi, membaca, bersenam, jaga makanan, connect. Banyaklah, antaranya bersenam tu lah poin yang penting. Salah satu faktor lah. Yes. Jangan penonton jangan salah faham. Semua nanti lepas itu bersenam. Jaga kesihatan. Saya pun suka bersenam lah. Bagus. Teruskan, insya-Allah. Okey, apabila berkait ialah perbincangan kita luas sebenarnya. Okey, Cik Rahim juga selain di Pekamah, Cik Rahim juga merupakan antara individu kuat lah di Mara. Difahamkan sebelum ni Cik Rahim ada perkenalkan inisiatif untuk counselling tekanan pekerja. Jadi mungkin apa yang memberikan impak sebenarnya, terutamanya kita perkongsian ni bukan hanya kita fokus kepada satu majikan, tapi secara umum yang memberikan manfaat kepada yang semua dalam keadaan yang sukar kita nak kawal, dan mungkin ini memberikan impak yang begitu besar. Apa yang kita lakukan? Baik, Alhamdulillah Tuan Azlan ni dalam musim PKP ni walaupun terbatas hubungan fizikal, tapi hubungan maya tu boleh berlaku. Contohnya kita ada buat program telecounselling ataupun telebimbingan, yang mana melalui telecounselling inilah membantu masyarakat untuk share apa yang dia rasa, dan yang penting dia ada platform untuk mendengar. Sebenarnya bila you luah masalah you, 50% of your problem bukanlah settle, you rasa lega. Itu yang kita nak sebenarnya. Saya pernah bukanlah melayan lah, panggilan telefon 2 jam. Bukanlah panas saja. Saya kata, ya ke puan? Oh begitu. Allahu Akbar. Tapi dia lega. Kita tak boleh selesaikan masalah orang. Kita kena faham. Kita bukannya Superman atau malaikat. Memang tak boleh. Tapi peranan kita bila mendengar kita mendengar. Tepat sekali. That's why kita boleh 2 telinga 1 mulut. Supaya kita lebih banyak mendengar daripada yang bercakap. Bila kita banyak mendengar, kita bukan sahaja dia boleh melegakan diri dia. Saya juga sebagai individu yang mendengar boleh muhasabah diri. Boleh belajar dari pengalaman dia. That's why after the session saya akan cakap kepada klien, terima kasih sudah berkongsi. Saya banyak belajar daripada pengalaman you. Kerana pengalaman adalah guru terbaik. Saya percaya bahawa kaunseling adalah satu benda yang very powerful Ustaz ya. Sebab dengan kaunseling lah seseorang itu boleh kenal diri dia. Dia boleh kenal persekitaran dia. Dia boleh kenal potensi dia. Dan dia boleh grow. Boleh tumbuh diri dia. Sebab kadang-kadang kita start unfinished business pada satu point yang kita tak sedar. Oh, rupa-rupanya aku rasa sedih sebab waktu kecil dulu ayah pernah kata aku sekian perkataan. Itu je. Terkesan dia. Tapi kesannya sampai dia tak boleh move on, benci ayah, tak nak balik rumah. Sebab benda tu subconscious kat belakang, dia bawah sedar. Jadi bila dengan sesi kaunseling, dia teroka diri dia explore diri dia, dan kaunselor mendengar bestnya. Tapi saya tak faham kenapa ramai orang takut dengan kaunseling. Dia kata jumpa kaunseling ni orang bermasalah. Memang semua orang akan ada masalah dan it's normal. Bila you ada problem, itulah sebagai seorang manusia. Kita akan ada masalah, kita deal dengan masalah, kita selesaikan masalah. Ada masalah lain pula akan datang. Jadi, tiada masalahnya kalau ada masalah. You berani untuk share. Dan memang ada setengah orang, dia boleh selesaikan diri, tak ada masalah. Tapi jangan halang orang lain untuk share dan bersedialah untuk share bila you ada isu yang menghantui diri you.
Perbincangan kita ni luas dan juga menarik ini, dan sedar tak sedar Cik Johari juga Ustaz, kita sampai ke penghujung sebenarnya. Dan saya harapkan untuk perkongsian episod ini akan memberikan banyak ilmu, dan jelah kita dah dengar daripada Ustaz Johari banyak tips-tips yang mudah, selain bukan dalam kita boleh kongsi kepada kalau kita berkira kesihatan mental, tapi untuk semua masyarakat yang boleh diamalkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, terima kasih kepada Cik Johari, dan terima kasih kepada anda kerana terus bersama dengan kami, dan insyaAllah saya akan terus bersama dengan anda untuk episod akan datang dalam Awak Okey. Salam hormat, jumpa lagi. Pernahkah kau rasa hilang pertimbangan dan tak tentu arah? Mencari diri yang hilang bagai ditelan gelap malam. Pernahkah kau rasa bagai terperangkap di tubuh yang salah? Rasa ingin lari sejauh-jauhnya, tetapi terjerat di minda sendiri. Bahu terasa berat bagaikan memikul satu beban yang tak mampu lagi untuk ditanggung. Terlalu berat sehingga tak mampu lagi nak dikongsi, walaupun dengan orang yang paling disayangi. Pernahkah kau rasa jantung berdegup laju, panik, takut, berpeluh tanpa sebab? Pada masa inilah, bersendirian bukan satu pilihan. Ada masanya kita perlukan seseorang yang boleh mendengar suara kecil hati kita. Salah langkah, kisah kita dipandang remeh dan dijadikan bahan ejekan. Jadi, siapa yang kita perlukan? Siapa yang akan menjadi peneman di saat kita lemah? Di saat kita perlukan bahu untuk bersandar. Masa inilah kita sebagai masyarakat prihatin bersama-sama membantu menyuluh hidup mereka yang dalam kegelapan. Kita mulakan dengan Awak Okey?